Datuk berikan kami beberapa gambar dan kami melihat gambar tu lebih kurang ini ketika bertugas lah. Rupa-rupanya gambar yang ini yang in particular yang di belakang tu anggota komunis. Yang ini dengan itu. Yang di depan ini dengan yang di belakang itu. Bagaimana mereka boleh berada dalam gambar bersama dengan tak, dia masa ini satu operation kita buat. Okey. Operation ini saya kalau tak salah saya ni operation teliti 2. Okey. Teliti 2 ya. Okey. Jadi yang ini yang baru menyerah diri. Okey, mereka menyerah diri. Okey, dan adakah mereka diambil untuk membantu tugasan? Lepas menyerah diri itu, jadi pihak Special Branch masa tu sudah initially dia orang sudah interrogate lah, sudah soal siasat. Lepas habis soal siasat, jadi masa itu bos saya dapat information tu mengatakan satu ketua komunis dengan isteri dia akan datang ke satu tempat untuk mengantar isteri dia bersalin. Baik. Jadi your job, dia kata, intercept, tangkap, to capture these two alive. Tangkap hidup-hidup. Lepas tu, fikiran saya pun, fikir juga, dia orang ni ada senapang. Ada apa, takkan anak ayam kalau nak tangkap pun susah ada lagi kan. Jadi macam ini manusia. Jadi dia kata, by hook or by crook, katanya, bos saya masa itu Tan Sri Yuan Yat Leng. Dia punya assistant, Major Maulud, who later, lepas tu jadi Lieutenant General Head of Military Intelligence. Dia almarhum dah. Lepas tu, saya kata okey, saya take the challenge lah. Masa tu saya duduk kat Lundu. Saya kena pergi straight ke Semanggang. Pergi ke Semanggang, lebih kurang dalam travel lebih kurang dalam 8 jam gitu. Pasal dulu jalan ni teruk lagi, bukannya ada ni. Ini pergi bersama dengan mereka juga? Belum lagi. Saya seorang. Saya seorang. Jadi saya bawa kereta lah, seorang pergi sana. Lepas sampai di Semanggang, saya jumpa situ DBSO dia, nama dia Bobby Ong. Saya ingat lagi nama dia Bobby Ong. DBSO, District Special Branch. Cakap, your people, dia kata you dah dapat dia punya arahan, it's all yours. Jadi saya panggil, saya tanyalah, tanya soalan ni, apa ni. Macam mana, berapa orang, apa senjata dia pakai, apa dia bawa, apa barang makan, macam mana dia jalan. Lepas tu, saya telefon masa tu handphone tak ada. Semua pakai phone biasa ni. Jadi call saya punya bos, kata Major Maulud ni, dia kata takkan kau tak boleh tangkap perempuan mengandung katanya. Dia kan nak lari pun. Yalah, okeylah, cubalah. Lepas tu kita masuk malam itu juga kita masuk. Masa tu 4 ranger ada di Wong Padong dekat Lundu juga, dekat Semanggang juga, Wong Padong. Cuba buat decoy. Masa tu dia punya CEO Lieutenant Colonel siapa nama Serani lah. Lepas tu dia Tan Sri Hamid Bidin punya anak. Tan Sri Hamid Bidin tu general dulu. Anak dia Azmi Hamid Bidin. Masa tu IO. Saya discuss dengan dia. So dia bawa satu Land Rover jalan terus ke Semanggang. Daripada Wong Padong ke sana. Saya akan pergi ke arah Inkelili. Jadi split. Jadi conceal the movement tu akan pergerakan Datuk kira senyap lah. Tak tahu jadi kita pun naik Land Rover bukan Land Rover askar. Tak ada ni. Land Rover tu color kelabu je, macam estate. Tiba tengah jalan kita turun lah. Lebih kurang dalam pukul 4 pagi turun. Masa 4 pagi tu lah yang saya masuk lautan sikit. Yang saya diarahkan untuk rendam badan saya. Saya cakap tadi tu, rendam badan saya. Lebih kurang dalam 2 jam, 3 jam gitu. Nak hilangkan bau-bau badan saya daripada baju kita ni kan dengan breeze, dengan apa, dengan ada wangi kan. Jadi dia orang boleh bau. Jadi katanya mereka boleh bau dari jarak 1 kilometer. 500 tu senang. Pasal hidung dia dah ada macam binatang dah. Dah lama sangat dalam lautan ni. Apa saya bau asing tu dia boleh tahu lah. Jadi Datuk kena berendam. Lah rendam dia, so buang bau-bau tu. Ini arahan daripada dia lah. Jadi masa masuk tu 2 komunis yang baru surrender. 1 interpreter. Dan interpreter ni adalah dia komunis dulu. Komunis juga. Tapi dah menyerah lama dah. Baik. Dia panggil dia SDO, dia panggil dulu, Special Duty Officer. Jadi dia yang boleh cakap pasal cakap Cina di Sarawak lain daripada Semenanjung. Dia tak cakap Cantonese, tak cakap Hokkien, dia cakap Teochew. Teochew orang tak faham, saya tak faham. Lepas tu lagi satu tu surrender juga, tapi surrender dia lebih kurang 3 bulan lebih awal lah.
Okey. Jadi bila kita duduk, itulah gambar yang kita tangkap tadi tu. Masa kita duduk rehat tunggu ni. Jadi pakaian semua pakaian komunis, barang semua barang komunis. Saya pun pakai komunis. Ni. Wow. Tak ada bantuan daripada apa semua. Tak ada askar, tak ada bantu semua. Maknanya ketika itu Datuk bersama dengan anggota komunis yang telah menyerang ni bersendirian untuk menjalankan tugas itu je. menangkap pemimpin paraku ni. Namanya Fan Si Hiong dan Ho Yin, isterinya. Okay. Dia komander 330. Baik. Combat dia panggil Combat Unit 30 ni combat unit yang paling kuat sekali di dalam grup tu. Okey. Di combat unit paling kuat sekali. Fully armed. Jadi bila saya tanya dia apa senjata pakai, suami dia Fan Si Hiong ni bawa AK-47. Okey. Isteri dia bawa LE rifle dengan pistol satu dengan satu macam stand gun. Stand gun, ya. Tapi isteri dia ni dalam grup tu, isteri dia sebagai treasurer. Macam pegang duit lah. Pegang duit nak bagi semua tu, pegang duit dan adalah barang-barang lain semua tu. Itu ini. Jadi kita trace lah. Masa dulu communication dalam hutan dengan komunis tak ada wireless set, tak ada handphone, tak ada apa. Dia menggunakan date letter box. Date letter box panggil DLB. Macam kita jalan satu tempat, ada prominent tempat tu lah. Katakan ada pokok. Satu pokok besar tumbang atas dalam melalui sungai. Dia letak surat di bawah tu. Dan semua orang tahu dah. Leader dia tahu. Okey, baik. Jadi ni one of the yang surrender tadi, one of dia punya scout yang tahu di mana-mana ni. Date letter box tu lah. Date letter box tu. Serupa juga yang sana tu Fan Si Hiong dia tahu. Jadi macam kita jalan jumpa satu tiang macam ni. Dia tak bawah tu. Jadi kita baca surat tu. Jumpa saya tiang lagi satu. Date letter box tu. Kita carilah macam sofa dia jalan. Jumpa. Maknanya maklumat tu dalam satu surat tu tak diberi sepenuhnya. Tak ada. Satu sedikit demi sedikit. Pergi target nombor 1. Kita pergi di LB nombor 1. Situ ada surat lagi. Okey, pergi nombor 2. Di mana kita jumpa. Jadi dia maintain secrecy tu. Baik. Rahsia tu disimpan. Okey. Datuk, sebelum Datuk teruskan cerita, bagaimana Datuk berletakkan sepenuh kepercayaan kepada mereka ni anggota komunis walaupun dah menyerah diri, the trust that you give them itu bagaimana, sejauh mana? Saya terpaksa lah. Bukannya kata trust, saya tak percaya juga. Lepas tu kata ni, saya yang baru menyerah tu, dia bawa senapang. Okey. Saya tak bagi dia peluru. Dan tak bagi dia parang. Pisau ke parang saya tak bagi. Yang dua tu lah. Yang lagi dua tu pasal itu dah lama dia kerja dengan tu, SDO tu dah lama dia okey, yang satu dah lama. Jadi yang ni ada peluru lah tapi limited lah. Yang saya bawa banyak sikit peluru. Jadi saya takut malam-malam ada orang dia kerat saya duduk dalam tu, siapa tak tahu saya tengah tidur. Ya, itulah dia. Saya seorang. Yang lain tu semua dia Jadi kita jalan lah. Sampai kita masuk Pekan Ingkelili, dapat satu surat dekat Simpang 3 Ingkelili tu. Dekat Simpang 3 Ingkelili tu, bila dapat surat tu, dia kata pergi ke ni satu ladang kelapa sawit, jumpa orang tu akan uruskan. Jadi saya hantar orang sana ni pergi jumpa. Bila jumpa orang tu, dia cakap kau duduk kat sana dekat tepi kolam tu, di situ. Saya akan bawa orang. Jadi makanan dia bagilah. Dalam hutan pula makanan ni tak ada. Kita tak bawa makanan ni. Jadi dekat dengan DLB ni ada mengatakan makanan ada di tempat sini. Sekian tempat. Jadi kita pergilah. Kuik dalam tanah tu. Dapatlah ada beras, ada macam sardin ada kadang ada babi pun ada. Daging babi ada. Daging babi tu dia boleh tahan setahun. Dia buat macam mana? Ambil daging babi tu dia gaul dengan garam. Garam tanam. Lepas tu potong sikit gaul balik, tutup. Itu dia boleh tahan lama. Itu saya tengok benda tu. Dan saya faham Datuk memang tak sentuh tu lah. Dan makan macam mana Datuk? Saya sebelum masuk tu saya adalah bawa sikit lah macam itu saya makan nasi. Masa nasi kita masak sendiri sana. Jadi dia makan sekali saja. Dia orang ni makan, kita tidur pukul 10, bangun pukul 5 pagi, masak terus makan situ. Habis. Makan sampai habis. Tak tahu bila nak makan lagi lah. Kalau mati tak makan lah. Lepas tu baru start jalan. Itu dia motif tu. Dia punya kepala tu. We don't know when your next meal is. Makan selagi habis. Makan sebab tak tahu bila lagi lepas tu nak makan. Kalau sempat makan, tak sempat. Tak adalah. Datuk, saya ada 5 minit je dengan Datuk. Sekarang kita ke apabila berdepan dengan Fam dan isterinya tu. Fam Si Hiong dan isterinya.
mula-mula saya punya planning ada saya ikatkan ibu kaki saya ke jalan dan melentangkan dia. Okey. Bila terlanggar tu saya terjun ke atas. Ya? Okey. Itu tujuan dia. Yang sini standby pasal dia orang dua ni taat setia dia berbelah pagi lagi. Oh, sebab dia baru Jadi surrender. saya tak tahu yang dia ni taat pada saya atau taat pada bos lagi. Ya? Dia takkan tolong dia. Dia akan duduk diam-diam situ. Jadi macam mana entah Fansion tu dah langkah tali tu. Okey. Dan isteri Ini dia gelap, kadang gelap ni? Gelap. Pukul 12 malam. 12 malam. Bila isteri dia pula terlanggar. Bila isteri terlanggar, kaki saya tarik, tengok dia berdiri depan. Tak sampai pun sedengka ni. Saya tengok gini. Masa tu, panik pun ada. Saya tertaruh submachine gun saya tu ke automatik. Bila automatik tekan sekali, peluru habis. Okey. Automatik, habis sekali peluru. Jadi, terlampau dekat, peluru tu laju 2,700 kaki satu saat. Dia tembus. Faham? Tembus. Dan isteri dia ada kena jugalah. Jarak dia lebih kurang kita ni lah. Dekat lagi pun. Oh. Dekat lagi. Terlampau dekat. Tak sempat saya nak ni. Saya ambil senapang saya, peluru dah habis. Saya pukul dengan tengkuk dia dengan senapang saya ni. Okey. Senapang saya melayang. Terbang. Yalah, licin. Punya kuat. Dia jatuh. Choice lain satu, parang lah. Pasal dia orang ni takkan tembak dia bila saya ni. Pasal nak tangkap, takkan tembak lah. Jadi, saya gunakan parang. Itu saya select yang isteri dia dulu. Okey. Baru select dia punya suami. Oh, maknanya dibunuh isteri dulu kemudian. Lepas masa itu dia tengah, pasal dia shock kena peluru banyak tu. Dia tembak juga tapi tak at random lah. Random tak lah. kena lah. Gitu je. Itu yang bila saya baca kisah ni, katanya bila Datuk melepaskan tembakan menggunakan submachine gun tu, dia tak rebah sebab terlalu laju peluru tu tembus tembus. dan kena kepada isterinya. Akhirnya.